Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Kenyataan pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin yang mendakwa kebebasan kehakiman terjejas selagi Perdana Menteri mempunyai isu undang-undang peribadi dan kononnya Perdana Menteri sedang mengoyakkan institusi negara untuk kekal berkuasa adalah tidak berasas. Dakwaan bahawa kebebasan kehakiman terjejas selagi Perdana Menteri menghadapi isu undang-undang peribadi adalah suatu kenyataan yang perlu dibukti serta disandarkan dengan fakta yang konkret, bukan tuduhan rambang. Hakikat bahawa seorang Perdana Menteri atau mana-mana individu berjawatan tinggi dihadapkan dengan proses undang-undang sivil sebenarnya adalah petanda kuat kepada kebebasan badan kehakiman. Ia menunjukkan bahawa tiada sesiapa yang kebal di bawah undang-undang dan prinsip kedaulatan undang-undang ditegakkan. Sistem kehakiman yang bebas akan membenarkan proses undang-undang berjalan tanpa campur tangan eksekutif, tidak kira siapa yang terlibat. Tindakan Muhyiddin menunggang kenyataan sebilangan ahli parlimen tidak lebih dari sekadar cubaan untuk meneguk di air yang keruh. Pandangan atau pendapat dari mana-mana ahli parlimen kerajaan tidak boleh ditafsir sebagai hilang kepercayaan terhadap Perdana Menteri. Sepanjang tempoh kerajaan Madani mentadbir negara, kita telah saksikan betapa ramai ahli parlimen kerajaan telah memberi pandangan dan pendapat mereka secara terbuka terhadap dasar dan pendekatan kerajaan di dalam pelbagai isu. Itulah bukti nyata kekuatan kerajaan pada hari ini yang memperaku serta meraihkan perbezaan pandangan dalam konteks sebuah negara yang mengamalkan demokrasi yang sebenarnya jauh beza dengan Muhyiddin yang memilih untuk menutup parlimen satu ketika dahulu kerana tidak berani berhadapan dengan ahli-ahli parlimen pembangkang. Justeru perbezaan terbuka sebegini adalah amalan biasa yang diraihkan secara terbuka oleh kerajaan Madani sebagai mengangkat prinsip kematangan dalam politik. Budaya begini ternyata bukan amalan biasa. Gerombolan yang diketuai Muhyiddin justeru muncul tafsiran yang tempang dari beliau. Menghubungkan isu populariti Perdana Menteri dengan dasar-dasar seperti peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST atau kenaikan tarif elektrik dengan dakwaan mengukuhkan cengkaman terhadap institusi juga jauh meleset. Dasar-dasar ini adalah keputusan kerajaan yang dibuat berdasarkan pertimbangan ekonomi dan keadaan fiskal negara, dan ia tidak secara langsung membuktikan niat untuk campur tangan dalam institusi negara. Mengenai permohonan Perdana Menteri untuk merujuk 8 soalan perlembagaan kepada Mahkamah Persekutuan berkaitan prosiding sivil oleh Yusuf Rauter, ini adalah hak undang-undang sesiapa sahaja untuk mencari penjelasan atau tafsiran perlembagaan daripada Mahkamah Persekutuan. Menyifatkannya sebagai belum pernah berlaku sebelum ini atau konflik kepentingan yang jelas adalah tafsiran yang dangkal, dan beliau sebagai ahli parlimen telah gagal memahami perkara asas dalam sistem perundangan negara. Untuk seorang anggota veteran legislatif negara seperti beliau, mengeluarkan kenyataan sebegitu amat memalukan dan tidak patut. Sehingga hari ini, tidak ada satu bukti yang menunjukkan bahawa Perdana Menteri campur tangan atau melanggari mana-mana peruntukan undang-undang yang melibatkan pentadbiran kehakiman. Ini adalah naratif jahat yang dirangka dengan cara yang cukup tidak bertanggung jawab dan merupakan retorik politik yang bertujuan
untuk menjejaskan kepercayaan awam dan mencetuskan ketidakstabilan. Kenyataan pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin yang mendakwa kebebasan kehakiman terjejas selagi Perdana Menteri mempunyai isu undang-undang peribadi dan kononnya Perdana Menteri sedang mengoyakkan institusi negara untuk kekal berkuasa adalah tidak berasas. Dakwaan bahawa kebebasan kehakiman terjejas selagi Perdana Menteri menghadapi isu undang-undang peribadi adalah suatu kenyataan yang perlu dibukti serta disandarkan dengan fakta yang konkret, bukan tuduhan rambang. Hakikat bahawa seorang Perdana Menteri atau mana-mana individu berjawatan tinggi dihadapkan dengan proses undang-undang sivil sebenarnya adalah petanda kuat kepada kebebasan badan kehakiman. Ia menunjukkan bahawa tiada sesiapa yang kebal di bawah undang-undang dan prinsip kedaulatan undang-undang ditegakkan. Sistem kehakiman yang bebas akan membenarkan proses undang-undang berjalan tanpa campur tangan eksekutif, tidak kira siapa yang terlibat. Tindakan Muhyiddin menunggang kenyataan sebilangan ahli parlimen tidak lebih dari sekadar cubaan untuk meneguk di air yang keruh. Pandangan atau pendapat dari mana-mana ahli parlimen kerajaan tidak boleh ditafsir sebagai hilang kepercayaan terhadap Perdana Menteri. Sepanjang tempoh kerajaan Madani mentadbir negara, kita telah saksikan betapa ramai ahli parlimen kerajaan telah memberi pandangan dan pendapat mereka secara terbuka terhadap dasar dan pendekatan kerajaan di dalam pelbagai isu. Itulah bukti nyata kekuatan kerajaan pada hari ini yang memperaku serta meraihkan perbezaan pandangan dalam konteks sebuah negara yang mengamalkan demokrasi yang sebenarnya jauh beza dengan Muhyiddin yang memilih untuk menutup parlimen satu ketika dahulu kerana tidak berani berhadapan dengan ahli-ahli parlimen pembangkang. Justeru perbezaan terbuka sebegini adalah amalan biasa yang diraihkan secara terbuka oleh kerajaan Madani sebagai mengangkat prinsip kematangan dalam politik. Budaya begini ternyata bukan amalan biasa. Gerombolan yang diketuai Muhyiddin justru muncul tafsiran yang tempang dari beliau. Menghubungkan isu populariti Perdana Menteri dengan dasar-dasar seperti peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST atau kenaikan tarif elektrik dengan dakwaan mengukuhkan cengkaman terhadap institusi juga jauh meleset. Dasar-dasar ini adalah keputusan kerajaan yang dibuat berdasarkan pertimbangan ekonomi dan keadaan fiskal negara, dan ia tidak secara langsung membuktikan niat untuk campur tangan dalam institusi negara.